Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, saya ingin ucapkan selamat tahun baru sekali lagi. Hari keempat kita di tahun baru. Saya masih lagi berpeluh, baru saja lari-lari di treadmill. Usahakan untuk terus sihat, membuat comeback. Dulu kita seorang pelari maraton, trail runner, 100 km, 110 km, 106 km, tapi akhirnya selepas PKP semua dah jadi macam belon. Adakah anda juga seperti saya, jadi tiba-tiba belon selepas PKP? Kalau anda jadi seperti saya, kata hashtag jadi. Komen di dalam komen hashtag jadi. Jadi sekarang kita nak cuba untuk buat comeback, nak maintain semula kepada yang asal. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang sudah tekan butang subscribe, yang sudah tekan butang join, terima kasih juga. Baik, yang belum, sila tekan butang subscribe. Hamzah Zainuddin tiba-tiba buat kejutan. Baru saja kawannya, baru saja rakannya di dalam Perikatan Nasional Syahidan Kasim balun habis Anwar Ibrahim. Tiba-tiba Hamzah Zainuddin timbul. Saya pikir ini berikutan daripada PRN yang akan datang ini. Dia timbul, tiba-tiba saja dia muncul buat kejutan. Saya tidak tahu kalau ini ketetapan daripada Perikatan Nasional atau ini baru dia punya pendapat pribadi. Tapi dia ketua pembangkang ya, jadi saya pikir ini ketetapan bersamalah. Hamzah Zainuddin tiba-tiba buat pengumuman, dia kata Perikatan Nasional terbuka untuk bekerja sama dengan mana-mana parti, termasuklah Barisan Nasional. Saya pikir sudahlah, hentikanlah permainan seperti ini. Hentikan permainan seperti ini yang cuba untuk menyusup, cuba untuk mengguling, cuba untuk sebab macam mana tak mengguling? Kalau tiba-tiba Perikatan Nasional bekerjasama dengan Barisan Nasional, itu maksudnya sedang cuba untuk menarik Barisan Nasional daripada Kerajaan Perpaduan. Pada pendapat saya sudah cukuplah. Beri dulu peluang kepada Kerajaan Perpaduan ini untuk bekerja. Ini baru 2 bulan sudah ada macam begini. Macam mana ni? Dulu hentam kata ada itu, ada inilah. Jangan sampai nanti kena gelar sekali lagi tebuk atap pula. Tak baik tahu. Okay. Jadi Perikatan Nasional mengumumkan untuk terbuka kerjasama mana-mana parti termasuk Barisan Nasional, kata Hamzah Zainuddin. Perikatan Nasional berpendirian untuk terbuka bagi menjalin kerjasama dengan mana-mana gabungan parti politik pada masa depan, termasuklah daripada Barisan Nasional. Demikian kata Setiausaha Agung daripada Perikatan Nasional, iaitu Datuk Seri Hamzah Zainuddin, yang bagaimanapun enggan untuk merujuk cadangan kerjasama itu sebagai mufakat nasional. Takkan nak hidupkan semula pula. Adakah Zahid Hamidi sedia untuk bekerjasama semula dengan Anwar Musa yang dia sudah pecat, yang mereka sudah pecat, dengan mufakat nasional? Tak payahlah, sudahlah, jangan lagi main politik. Saya fikir sudah, berhenti main politik. Fokuskan kepada rakyat. Betul-betul fokus kepada rakyat. Itu lebih baik. Dan beliau juga menegaskan ia hanya boleh direalisasikan jika semua pemimpin bersetuju dengan satu matlamat yang sama. Katanya dalam kenyataan itu, kerjasama ini perlu untuk menjadi satu dasar yang dipersetujui oleh semua pemimpin parti. Bersatu, PAS dan UMNO, katanya. Jika semua percaya dengan satu matlamat yang sama, maka tiada masalah untuk mewujudkan kerjasama ini. Jika ada satu pihak kata tidak, maka ia tidak akan berlaku. Namun jika kita percaya antara satu sama lain, kita boleh mencapai matlamat kita. Katanya memaklumkan asas kerjasama itu kekal untuk kepentingan rakyat pelbagai kaum di negara ini, katanya. Menjelaskan demikian pada satu siri perbincangan anjuran Kelab Concord yang pertama tahun ini, di sini pada hari ini beliau juga ditanya mengenai kemungkinan PN boleh kembali berkuasa menerusi kerjasama baru dan menjawab pintu sentiasa terbuka. Sudahlah, please lah, saya merayu. Sudahlah, cukuplah. Hentikanlah politik dulu. Ini COVID dan sampai lagi nih. COVID sudah sampai lagi, jadi sudah cukup. Okey, jadi pada pendapat saya sudahlah, harap-harap janganlah lagi. Okey, jadi kita mengharapkan supaya janganlah, cukuplah. Kasih fokus dulu kepada rakyat. Apa pendapat kamu? Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini.
Tidak tertahan rasanya aku takjub dengan Anwar. Kamu setuju? Kalau kamu pun sama, oke. Saya bukan pentakjub Anwar, bukan. Tetapi saya kagum dengan usaha Anwar. Saya kagum dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang betul-betul buat apa yang dia cakap. Ingat apa yang dia manifesto pada 2015 pada PRU 15 tidak sama dengan manifesto pada PRU 14, 13. Jadi kita hanya tengok kepada manifesto PRU 15. Jadi sebab itu saya kata, saya menilai Anwar Ibrahim melalui manifesto PRU 15. Antara PRU 15 punya manifesto yang sekarang ini membuatkan saya kagum. Saya kagum dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah pastinya untuk tuntutan MA 63 untuk Sabah dan Sarawak. Ini berita terbaru untuk MA 63 Sabah Sarawak yang menuntut keadilan daripada Kerajaan Persekutuan. Okey. So sudah lama Kerajaan Negeri Sabah, Kerajaan Negeri Sarawak, rakyat Sabah, rakyat Sarawak duk bising, kami duk minta, kami merayu, macam-macam sudah dilaksanakan, ada petition, macam-macam lah sudah dibuat untuk menuntut hak MA 63 yang sudah lama pun patut diperolehi oleh Sabah dan Sarawak. Tidak ada apa-apa yang signifikan terjadi di dalam pentadbiran sebelumnya. Ada juga usaha-usaha, tapi tiada yang betul-betul signifikan seperti apa yang berlaku kepada kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim sekarang. Dan kita tahu bahawa tidak lama lagi akan diumumkan semua tuntutan dalam MA 63 yang akan diserahkan semula kepada negeri Sabah dan juga wilayah Sabah dan juga wilayah Sarawak. Antaranya yang sudah pun kita tahu yang belum pernah berjaya dilakukan oleh mana-mana pemerintahan sebelum ini. Hanya berjaya pada ketika ini di Kerajaan Perpaduan dan juga kerajaan yang telah diabsahkan dan telah diperkenankan oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu. Daulat Tuanku, ampun tuanku, sembah patik, mohon diampun. Digarhayu tuanku, daulat tuanku. Okey, terbaru tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, walaupun tuntutan-tuntutan ini dalam proses, salah satunya yang sudah diberikan kepada negeri Sabah, kita tahu adalah pengurusan gas petroleum, Petronas. Dan itu sekarang ini dalam memperhaluskan di antara kerajaan negeri Sabah dan juga Petronas. Harap-harap semuanya dapat diselesaikan dengan baik. Apa yang saya ingin puji adalah usaha untuk melaksanakan perkara ini yang akhirnya menemui kejayaan. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, walaupun begitu ada kesukaran-kesukaran tertentu. Di antaranya baru saja diterbitkan di Astro Awani ada satu video, tapi saya hanya akan bacakan dia punya caption sahaja, caption yang penting yang membuka minda kita, dan saya pun setuju dengan apa yang dikatakan ini. Cuma kita berharap supaya ada titik pertemuan kesamaan, persetujuan yang akan membentuk kerjasama lebih erat lagi di antara wilayah Sabah dan wilayah Sarawak dan juga untuk Semenanjung Malaysia di dalam kerajaan perpaduan ini. Tuntutan MA 63 beberapa perkara sukar dipersetujui. Demikian kata Dr. Firdausi Sufian. Dr. Firdausi Sufian berkata ada beberapa perkara yang mungkin sukar untuk dipersetujui. Kita faham bahawa perkara-perkara itu mungkin sukar untuk dipersetujui, tapi sekurang-kurangnya rakyat Malaysia sudah nampak usaha sungguh-sungguh daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim dan kerajaan perpaduan ini untuk cuba mengembalikan seberapa banyak mungkin MA 63 yang hak kepada wilayah Sabah dan di wilayah Sarawak. Ada lagi yang lebih baik daripada ini? Saya fikir tiada lagi yang boleh dicalonkan. Takkan kita nak calonkan Mahathir Mohamad pula ketika pentadbirannya apa yang jadi kepada negeri Sabah dan Sarawak. Tidak ada apa-apa yang terjadi. Di bawah pentadbiran Datuk Seri Najib Tun Razak pun tidak ada apa-apa yang signifikan terjadi. Ada usaha-usaha, tidak dinafikan. Memang betul ada usaha-usaha, tapi tidak ada yang terlalu signifikan yang nampak seperti apa yang dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bagaimana pula dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin pun sama juga. Ada usaha tetapi tidak ada yang terlalu signifikan. Dan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob pula, saya fikir kerana temponya terlalu pendek, jadi sukar untuk kita membuat perbandingan kepada dia pula. Begitu juga dengan sekali lagi
Tun Mahathir menjadi Perdana Menteri sekali lagi. 2 kali dia jadi Perdana Menteri. Tapi satu benda pun dia tak boleh buat. Satu benda pun tak jadi kepada negeri Sabah. Dr. Firdausi Sufian berkata dalam satu kenyataan, pindaan terhadap perundangan di peringkat kerajaan persekutuan dan negeri perlu jika penurunan kuasa kelak dipersetujui. Terdapat beberapa perundangan yang mungkin mengambil masa yang agak lama untuk dipindah, termasuk melibatkan fungsi JKR iaitu Jabatan Kerjaya Raya. Beliau dalam pada itu tidak menolak tuntutan 35% kerusi parlimen di Sabah dan Sarawak antara yang sukar untuk dipersetujui. Memang agak sukar untuk dapat tuntutan 35% untuk kerusi parlimen Sabah dan Sarawak, tetapi kita akan melihat sekurang-kurangnya saya fikir, kalaupun bukan 35%, tetapi kerajaan persekutuan di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim akan memberikan yang terbaik, yang boleh negotiable, yang win-win situation di antara kerajaan persekutuan dan juga wilayah Sabah dan wilayah Sarawak. Saya percaya melalui kebijaksanaan, perundingan, dan kita juga bersyukur kerana buat pertama kalinya ada timbalan Perdana Menteri daripada Blok Borneo. Belum pernah terjadi lagi ada timbalan Perdana Menteri dari Blok Borneo. Daripada Blok Borneo dari Sarawak menjadi timbalan Perdana Menteri. Ini amat satu yang sangat-sangat signifikan. Belum pernah terjadi. Selama ini ada empat Menteri Kanan, ada timbalan Perdana Menteri, ada macam-macam lagi, tetapi belum pernah ada daripada Blok Borneo menjadi timbalan Perdana Menteri. Ini tandanya bahawa kita akan menikmati satu kekayaan yang adil kepada Semenanjung Malaysia dan juga Sabah dan Sarawak. Saya fikir pada pilihan raya yang akan datang, negeri Sabah dan negeri Sarawak, wilayah Sabah dan wilayah Sarawak akan membuka minda pada kali ini untuk membuat penilaian sama ada kerajaan perpaduan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini adalah kerajaan yang betul-betul dapat mempertimbangkan, dapat berusaha, dapat mengembalikan hak kepada wilayah Sabah dan Sarawak sekurang-kurangnya sebanyak mungkin. Mungkin susah untuk semua, of course saya akui. Mungkin susah untuk semua, tapi kalau dapat semua lagi baguslah. Tapi sekurang-kurangnya akan ada banyak yang akan dapat dipertimbangkan dan juga dapat dipersetujui, dapat dikerjasamakan di antara kerajaan perpaduan dan juga wilayah Sabah dan wilayah Sarawak. So, kita harap semoga perkembangan MA63 ini akan menjadi berita yang gembira untuk seluruh negara Malaysia. Kita jumpa lagi. Bye-bye.